Beberapa abad terdahulu, negara China pernah menjajah Vietnam. Vietnam dijajah oleh China selama 1000 tahun bermula dari 111 sebelum Masihi sehinggalah 939 selepas Masihi. Walau bagaimanapun, negara tersebut mula berkembang tanpa sebarang pertolongan luar mulai abad ke-10 sehingga abad ke-14. Hubungan antara Vietnam dengan China adalah berlandaskan sistem tributari, yang mana sistem ini merupakan dasar utama yang diamalkan oleh China apabila mengadakan hubungan luarnya dengan negara-negara sekelilingnya. Termasuk dengan negara Vietnam sebelum Perang Candu Pertama pada tahun 1839 sehingga tahun 1842. Perkara ini menampakkan Vietnam telah banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur yang dibawa oleh China, tidak kira dari segi budaya maupun dalam kehidupan seharian mereka. Dahulunya, hubungan kedua-dua negara ini boleh dikatakan agak rapat disebabkan kedua-dua negara ini mempunyai ideologi yang sama. Tambahan pula, lokasi Vietnam merupakan pagar kepada China dahulu, seperti mana yang telah ditegaskan oleh Liu Zhangyu, iaitu Gubernur Jeneral di wilayah Shanghai. Beliau berkata, negeri-negeri di sempadan China adalah pintu, manakala negeri tributari adalah pagarnya. Perkara ini telah dijelaskan dalam salah satu artikel yang ditulis oleh Ko Bundar yang bertajuk Usaha-usaha China menyekat penjajahan Perancis di Vietnam pasca Perjanjian Saigon 1874. Petikan tersebut secara langsung telah menggambarkan bahawa kuatnya pengaruh hubungan antara China dengan Vietnam suatu ketika dahulu. Bermula daripada tahun 1802, dinasti Nguyen telah memerintah seluruh Vietnam yang berpusat di Hue dan menjelang abad ke-10, Vietnam telah pun tumpas ke tangan penjajah iaitu Perancis. Kegagalan Vietnam dalam mempertahankan negaranya daripada dijajah oleh pihak kolonial ini secara tidak langsung telah mewujudkan serangan balas mereka terhadap penaklukan dan penjajahan Perancis. Sejarah hubungan antara Vietnam dan China merangkumi beberapa ketegangan dan konflik yang timbul daripada pelbagai isu dari masa ke semasa. Beberapa faktor yang menyebabkan konflik antara kedua-dua negara ini melibatkan kawasan sempadan, sumber asli dan isu sejarah. Salah satu pencetus utama berlakunya perang ini ialah pertikaian sempadan antara Vietnam dan China, khususnya mengenai Kepulauan Spratly dan Paracel di Laut Cina Selatan. Kepulauan Spratly terletak di Laut Cina Selatan dan merupakan punca tuntutan dan pertikaian antara beberapa negara seperti negara Filipina, Malaysia, Taiwan, Brunei dan termasuklah negara Vietnam dan juga China. Vietnam mempunyai tuntutan kedaulatan ke atas beberapa pulau dan ciri geografi di Kepulauan Spratly ini. Antara pulau dan ciri geografi yang diklaim oleh Vietnam di Kepulauan Spratly adalah Pulau Truong Sa adalah salah satu pulau terbesar di kepulauan dan merupakan pusat pentadbiran Vietnam di Kepulauan Spratly. Seterusnya, Pulau Dau Sin Ton, Pulau Sin Chow. Pulau ini terletak di utara Pulau Truong Sa dan dianggap sebagai sebahagian daripada wilayah yang ditadbir oleh Vietnam. Pulau yang seterusnya adalah Pulau Dau Song Tu Te. Vietnam mengurus dan menuntut pulau ini kerana pulau ini mempunyai landasan dan pemasangan tentera. Selain daripada itu, Pulau Dau Truong Sa Lun juga salah satu pulau yang lebih besar di kepulauan
juga dituntut oleh Vietnam. Vietnam bukan sahaja menuntut pulau-pulau utama, terdapat juga beberapa pulau kecil dan terumbu karang di sekitar kepulauan yang dituntut oleh Vietnam. Vietnam telah mengklaim bahawa terumbu karang dan ciri marin yang ada di Kepulauan Spratly itu adalah sebahagian daripada usaha yang dilakukan oleh Vietnam untuk membangunkan Kepulauan Spratly itu dahulu. Manakala untuk Kepulauan Paracel pula, Kepulauan Paracel yang dikenali sebagai Hong Sa dalam bahasa Vietnam juga telah menjadi punca berlakunya pertikaian antara negara Vietnam dan China dahulu. Antara pertikaian yang berkaitan dengan Kepulauan Paracel ini pula adalah konflik bersenjata pada tahun 1974. Pada 19 Januari 1974, Tentera Laut Cina melancarkan operasi ketenteraan yang berjaya menawan Kepulauan Paracel dari Vietnam Selatan. Sejak itulah, China telah menguasai pulau-pulau ini dan menubuhkan pangkalan tentera di sana. Walaupun kehilangan Kepulauan Paracel pada tahun 1974, Vietnam terus menuntut kedaulatan ke atas pulau-pulau tersebut. Vietnam menganggap Paracel sebagai sebahagian daripada wilayahnya dan menegaskan tuntutannya ke atas pulau-pulau itu. Tuntutan bersama Vietnam dan China ke atas Kepulauan Paracel dan Spratly telah menyebabkan ketegangan berterusan antara kedua-dua negara ini. Penyelesaian aman mengenai Kepulauan Paracel dan Spratly ini kekal menjadi isu yang sensitif dan mencabar. Isu yang seterusnya membawa kepada peperangan kedua-dua negara ini juga adalah isu pendudukan dan pembangunan. Walaupun Vietnam menuntut beberapa pulau di Kepulauan Spratly dan Paracel, China juga mengklaim bahawa telah menduduki dan membangunkan beberapa daripadanya. China telah menduduki dan melaksanakan pembinaan ketenteraan di beberapa pulau di Kepulauan Spratly, termasuklah menuntut wilayah Vietnam itu sekali. Berikut adalah beberapa contoh pembangunan yang telah dijalankan oleh China. Disebabkan China menuntut sedemikian, beberapa negara termasuk Vietnam dan Amerika Syarikat menimbulkan kebimbangan dengan kehadiran tentera China yang semakin meningkat ketika itu. Pembinaan infrastruktur ketenteraan China di Kepulauan Spratly itulah yang menjadi salah satu punca pencetus ketegangan hubungan antara dua negara tersebut. Isu yang terakhir menyebabkan peperangan kepada kedua negara ini juga adalah campur tangan negara serantau serta peranan negara bersekutu. Campur tangan sebegini menyebabkan peperangan ini berlanjutan. Kehadiran kuasa global boleh merumitkan hubungan antara Vietnam dan China. Pakatan dan sokongan serantau boleh memainkan peranan dalam memburukkan atau meredakan ketegangan konflik tersebut. Setiap peperangan yang berlaku sudah semestinya akan meninggalkan kesan kepada mereka yang terlibat dalam peperangan tersebut. Terdapat yang menikmati kesan positif dan sudah tentu ramai yang mengalami kesan negatif daripada sebuah peperangan. Oleh itu, peperangan antara China dengan Vietnam ini tidak terkecuali dengan kesan-kesan selepas berlakunya peperangan antara kedua negara ini. Tidak dinafikan bahawa ramai individu termasuk pasukan tentera dan juga warga tempatan biasa telah menjadi korban akibat daripada peperangan Vietnam-China ini. Namun, jumlah sebenar nyawa yang telah dikorbankan dalam peperangan ini adalah tidak diketahui kerana percanggahan dalam angka yang dilaporkan dan akses terhad kepada maklumat pada masa itu. Walaupun peperangan ini dimulakan kerana terdapat perebutan sempadan antara kedua-dua negara tersebut, namun setelah China menarik diri daripada peperangan tersebut, sempadan antara China dan Vietnam telah diselaraskan.
Tiada penyelarasan yang ketara telah diputuskan dan sempadan antara kedua-dua negara itu hampir dalam keadaan yang sama sebelum tercetusnya peperangan antara kedua-dua negara ini.